Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan izin Allah pada tengah hari ini dapat kita sambung lagi dalam merujuk kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu dalam uraian ke hari berkenaan fitrah manusia perlu kepada agama. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kata pengarang ini almarhum Tunku Haji Said ini, berdasarkan kepada surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam, yakni dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Jadi seorang manusia yang menganut agama yang lain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Yang ini berdasarkan pula kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhir kelak daripada orang-orang yang rugi. Jadi Islam yang Allah cipta ataupun Allah jadikan agama untuk kita sebenarnya adalah untuk semua manusia. Jadi kita dah sebut itu hari, bermakna barang siapa yang menerima Islam di atas kalimah syahadah, di atas kalimah thayyibah, maka dan beramal dengan kalimah itu, maka itulah Islam. Jadi dalam Islam ni Allah memerintahkan kita supaya di kalangan orang yang beriman itu sebenarnya dia akan mematuhi segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukum-hukum Allah meliputi dalam semua perkara dalam kehidupan kita di dunia ini sampailah pada di hari akhirat nanti. Jadi hukum-hukum Allah adalah ianya perkara yang menjadi pokok kepada umat Islam, yang ia tidak kena ikut. Itulah perintah dan hukum Allah. Jadi hukum ini berhubung kait dalam soalan ibadat, dalam persoalan muamalat, dalam masalah nikah kahwin, cerai berai, ya, berkeluarga, dan juga dalam masalah menghadapi kes-kes jenayah, sama ada jenayah yang kecil, yang ringan, ataupun jenayah-jenayah yang berat. Jadi ini perkara yang telah ditetapkan undang-undang dalam hukum syarak. Jadi kita bertuah dan rasa tumpang bergembira seronok oleh kerana Brunei telah pun akan melaksanakan syariat Islam sepenuhnya. Setelah saya dimaklumkan dan dapat mengkata difahamkan kata Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, sebab saya pun lama tak dengar ceramah dia. Jadi kebetulan pada 7 hari bulan 12 yang telah lepas, dia ceramah di Masjid Andalusia di Taman Laguna Merbuk. Jadi kebetulan saya ada di sana, saya pergilah dengar sekejap. Jadi dia kata itulah syariat yang telah pun undang-undang Islam ini akan dilaksanakan pada Januari 2014 ni lah. Sekarang ni tengah buat persiapan dengan perancangan, persediaan untuk melaksanakan hukum-hukum ini. Siap sedia dah, dan bagi pihak istana pun berkenan, suka raja pun seronok.
hasil daripada kalau tak silapnya disebut pada bulan Mac, bermula pada bulan Mac sampai bulan Disember. Mereka duk bincang dan dijemput beberapa tokoh termasuk tuan guru kita Datuk Dr. Harudin dijemput ke sana untuk membincang pelaksanaan syariah Islam. Jadi dia bawa balik daripada Brunei lah tu. Jadi datang ke Mobok, jadi dia cerita itulah, kata dia daripada bulan Mac sampai kepada bulan Disember. Dalam proses perbincangan dan dalam proses untuk kita meletakkan hukum tu, bagi kena elok dengan hukum-hukum yang Allah Ta'ala perintah tu, disusun. Dalam proses inilah dimaklum kepada Tuan Guru Datuk Dr. Harudin ini, kata Datuk Mufti Negeri dengar di negara Brunei, selama duk bincang ni, kata dia minyak Allah menggandakan 2-3 kali ganda daripada pengeluaran biasa bagi satu hari. Belum buat hukum syariat lagi, baru tengah duk bincang. Allah turun keberkatan sudah, yang mana diganda pengeluaran minyak. Maknanya kalau kita buat contoh lah, contoh, mungkin satu hari dikeluarkan dalam 2000 tong minyak mentah. Tetapi apabila mereka buat macam ni dalam duk bincang nak buat hukum syariat, Allah tambahkan lagi jadi 3000 tong, 3000 tong setengah satu hari. Itulah keberkatan Allah Ta'ala buka, hasil daripada kita melaksanakan dan mahu ke arah untuk menunaikan kewajiban kepada Allah. Itulah bertambah kaya Brunei Darussalam. Dan kata Datuk Mufti Negeri Brunei juga bahawa banyak telaga-telaga minyak yang baru telah terbuka dengan sendirinya Allah buka. Itulah keberkatan yang disebut lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Allah kami bukakan bagi daripada langit turun ke bumi itu satu keberkatan di atas muka bumi. Itulah kita nampak keindahan Islam apabila hukum-hukum syarak ditegakkan dan dilaksanakan di atas muka bumi. Jadi bagi menjawab tuduhan yang dilemparkan oleh pihak musuh-musuh Allah, menyatakan jika kita buat hukum hudud, negara kita akan bankruptsi sebab pelabur-pelabur takut nak masuk, orang tak teringin nak masuk dah. Itulah Allah jawab untuk di Brunei bahawa sebenarnya bertambah kaya. Kalau minyak ni banyak, kaya raya. Sebenarnya itulah satu hasil bumi yang paling berharga. Minyak, emas dan sebagainya. Tapi minyak salah satu bahan yang paling berharga yang Allah terbit daripada dasar bumi. Itulah keberkatan yang Allah Ta'ala bagi hasil daripada mereka mau untuk melaksanakan undang-undang syariah Allah. Tapi kita ni pula, dalam keadaan Malaysia ni pula, makin teruk, makin merodom ekonomi, makin parah. Kalau tuan-tuan tengok pada artikel yang ditulis oleh mantan Timbalan Gubernur Bank Negara Dr. Rusli Yaakob, maka dalam penulisan dia tentang ekonomi jelas bahawa Malaysia berada ke tahap yang paling teruk dengan dipersaing dengan negara lain di segi ekonomi. Kita boleh baca tengok dalam penulisan yang dibuat oleh mantan Timbalan Gubernur Bank Negara. Dan kita menanggung hutang yang banyak di negara kita Malaysia. Dan tiap-tiap daripada seorang rakyat Malaysia kena menanggung hutang. Hasil hutang itu dibuat oleh pihak yang memerintah, bukan kita berhutang. Ini keadaan makin parah. Jadi sebab itulah kita, apabila hukum-hukum Allah dan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini, maka kita tak ikut, kita tak nak buat, bahkan kita menentang. Kata Tuan Guru bukan takat menentang, dengan muka-muka sekali buat. Sebut hukum hudud, masam muka. Kalau dalam masjid, kalau di surau, kalau tengah-tengah dengar kuliah, Tok Guru sebut sikit bab hudud, lepas semua bangkit balik. Dia kata politik dalam masjid.
Lepas tu pula dalam keadaan bangkit, besok pula lah keluar perkataan-perkataan, tuduhan, comohan yang mengatakan inilah hukum hudud nak buat, hukum Islam mana boleh. Sebab Malaysia ni lain, bukan sama dengan Arab Saudi, bukan sama di Mekah, di Mesir. Dia kata di Mekah, Mesir lain. Itu pandangan orang jahil ni lah. Dia kata Malaysia ni masyarakat berbilang kaum. Apa kata pula orang Cina, apa kata pula orang bangsa lain, Hindu dan sebagainya. Nak kata apanya hukum Islam untuk orang Islam. Tapi kerana bodoh tu, tak mau mengaku, jadi susah. Hukum Islam untuk orang Islam. Dia kata habis tu kena Islam, orang kafir tak kena. Tak kenalah pada orang kafir. Dia kata tak adil macam tu. Tak adil pasal apanya hukum untuk orang Islam. Hak kafir ke tak perlu hukum dah, terang-terang dah kafir. Lu tunggu dia mati lah. Selagi dia hidup tu tak ada jatuh juga hukum tak. Kafir tu kafir. Tapi bila dah mati kekal dengan kafir, jelas lah, tak boleh nak hukum apa dah. Maka tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada nak hukum apa lagi dah. Nak hukum apa orang kafir. Jadi hak kita. Jadi sebab itu pada orang Islam, maka hukumnya adalah tertakluk kepada kita orang Islam. Yang kita bukan mengganggu gugat kedudukan agama dan bangsa-bangsa lain. Ya, kita pada orang Islam sahaja. Itulah keadilan Allah. Jika Allah tak adil, dia sapu bersih lah. Semua kena hukum macam tu. Mana boleh. Allah jadikan Islam satu agama fitrah. Kepada orang yang tak kepada agama, itulah agama yang betul. Dan agama yang benar, agama yang lurus adalah Islam. Nak cari yang mana lagi? Jadi apabila hukum-hukum Allah meliputi dalam soal ibadat, dalam soal munakahat, dalam soal jenayah, dalam soal muamalat, maka lengkaplah kehidupan kita sebagai beragama. Tiada ada kekurangan lagi. Jadi lengkap sebagai beragama itu, maka kita kena ikut segala hukum-hukum yang telah ada, yang Allah turunkan. Jangan jadi masalah pada kita. Ini pula orang tanya, boleh tak kalau saya tak ada kerja, saya ibu tunggal dalam keadaan masih lagi, orang kata nak memerlukan sumber, nak bahkan banyak masalah, sumber-sumber nak memerlukan kewangan sebagainya, sesak hidup. Oleh kerana sesak hidup, saya jadi pelacur. Jawab ustazah kata boleh, harus. Itu bagus punya. Ustazah macam tu, sokongan banyak, orang suka. Kalau kita hak Datuk Guru kata haram, ni orang tak suka. Yang nu haram, ni haram, tu haram, apa yang halal, tak payahlah macam ni. Tanya ustazah senang dia jawab. Dia kata harus, boleh. Tak tahulah kitab mana dia pakai, dalil Quran, ayat berapa, surah apa, hadis mana dia pakai, kita tak jumpa lagi lah bahasan kata boleh. Tapi ustazah kata boleh. Sebab tu dia melepaskan orang yang nak berzina dah terlentang. Minta maaf nah. Sebab kawan saya cerita ni, pencegah maksiat pergi tangkap bersama dengan anggota polis, polis perempuan, polis laki-laki semua dah. Dah terlentang atas meja dah, dan singkap dah. Dah laki-laki pun dah naik dah. Hanya nak melakukan zina saja. Kedatangan pihak penguasa, tahan tangkap. Bila ditangkap, mereka dibawa ke balai, didakwa. Lalu kata ustazah dan ahli parlimen ni, seorang daripada menteri, mengatakan ini keterlaluan, ekstrim, pelampau sangat, tindakan yang tak patut. Kemudian mereka dibebaskan tanpa sebarang tindakan diambil. Lalu mereka berkumpul ramai-ramai di depan pejabat agama Islam Jawi wilayah persekutuan. Dia sorak depan tu 3 kali, kami berjaya. Itulah dia yang berlaku di Malaysia. Ustazah boleh berkata melampau. Kesudahan siapa yang kena tindakan diambilnya? Penguat kuasa ni 6 bulan ditahan, hanya pergi panskap je, tak boleh buat operasi apa dah. Termasuk salah seorang kawan saya, tak boleh buat apa. Pergi pejabat, panskap duduk jadi orang bodoh, baca buku, habis waktu balik. 6 bulan kena gantung kerja.
Orang nak berzina minum arak, lepas, tak ada masalah apa. Itu kata kita Malaysia. Yang kata negara Islam tu, dia lah kata kita tak pernah dakwa negara Islam pun. Dia ada sebut negara Islam, negara Islam. Negara Islam bukan macam tu. Dia melaksanakan undang-undang Islam, baru negara Islam. Ni bila kita tanya kenapa boleh tak sebut negara Islam, sebab ramai majoriti orang Islam. Kalau macam tu, ramai orang Cina kafir kan sebut negara kafir. Pada dasar macam tu, kita bukan kira majoriti ke minoriti. Kita kira pada dasarnya undang-undang perjalanan dasar negara berpegang teguh kepada Al-Quran, Kitabullah dan Sunnatun Nabawi. Itulah negara Islam, bukan berdasar kepada majoriti penduduk. Ini hukum Allah ditolak ke tepi. Itu kata tunggu bukan takat menentang, masam muka bila sebut hukum hudud, hukum syariat. Bangkit menentang, dicemuh dengan kata-kata dan sebagainya. Kemudian tu pula kita marah pula, kalimah Allah dipersenda-senda, dimain-mainkan. Ke masjid baru ni ajak sembahyang hajat, saya tak buat pun, saya balik. Dia kata kenapa balik? Bayar sembahyang hajat. Nak marah kita kalimah Allah. Ni hak yang menentang hukum Allah Ta'ala, kita tak marah lah. Hukum syarak suruh buat tak nak buat. Duk bertikai hukum syarak tak habis-habis, hukum hudud tak sesuai, tak marah. Hari Jumaat baru ni saya sebut dalam tazkirah di masjid Kelanggit. Saya kata kita nak marah tu yang hak bawa kalimah Allah di baju, di topi, masuk dalam jamban tu tak marah. Ni anggota polis, mak kuasa. Kita dah tegur di peringkat parlimen supaya pemerintah tolong tukar, jangan bubuh logo Allah Muhammad dekat topi, dekat baju polis tu. Yang polis terdiri berbagai bangsa, Cina, Hindu, India, apa semua ada. Dia bukan faham. Hak Melayu pun tak faham, tambah hak bangsa kafir tu. Pakai benda termasuk dalam jamban, dalam tandas. Bolehkah masuk kalimah Allah dalam tandas? Tak haram ke benda tu? Tu saya kata pada Jumaat tu hari, saya kata ni kot ada polis-polis di ni dalam masjid ni. Saya menyeru dengan tanah Allah, jika tuan-tuan orang Islam, saya kata anda tolong buka, cabutkan benda tu, simpan, nak masuk dalam jamban dan tandas. Tolong jagalah kehormatan. Tak perlu kita nak berpekik marah. Kenapa orang-orang yang bukan Islam boleh menghina, boleh mempersenda-sendakan agama Islam? Sebab orang Islam sendiri yang buat kerja. Tak betul. Berarti dia tak takut. Bangsa-bangsa lain tak takut kepada keadaan, sebab umat Islam sendiri memperlekeh-lekehkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ke Cina, India, Hindu bercakap masalah hukum hudud ni tak boleh buat, tak sesuai? Yang bercakap orang Melayu mengaku Islam. Jadi bila kita orang Melayu yang majoriti kata Islam bercakap macam tu, maka diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Sebab tu mereka nak tocang, dia berani. Bukanlah kita makna bersetuju dengan bersenda, kita pun marah juga. Tapi masalah ni umumnya yang kita ni menentang Allah, hukum Allah, maka lebih kurang, lebih dahsyat daripada tu. Tapi kita tak rasa nak marah, kita tak rasa apa, bahkan kita pula seronok pula bila dengan kalimah Allah ni kita melompat zakat. Jadi itu, jangan salah faham, makna bukan saya sokong pada orang yang mencela atau menghina Allah. Tetapi kita ni, orang Islam yang menghina, mencela Allah dan sebagainya, menentang Allah, lebih teruk daripada hak kafir tu. Dia terang dah kafir. Tidak tak kata kafir. Ini kita, hukum-hukum Allah kita tak ambil peduli. Allahu Akbar. Itu katanya baru ni dipaham. Dalam TV tak tunjuk, dalam internet ada. Tak boleh nak sorok sekarang, zaman maju. Dia masuk senjata makan tuan. Buat pesta minum arak dekat Kuantan.
Elang 2-3 hari, pesta pertandingan minum arak. Elang 2-3 hari habis pesta tu, yang banjir tenggelam dari Pahang. Yang tak pernah berlaku teruk macam tu. Mufti pun jadi bisu. Tak ada nak cakap. Takut. Teruk tuan-tuan kita ni. Tu yang Tuhan turun bala dan musibah kepada kita yang teramat sangat oleh kerana kita menentang Allah, bukan sedikit, tetapi sampai ke peringkat buat macam tu. Hak yang bukan ahli fatwa pula jadi majlis fatwa pula dah. Oleh kerana tawaran diberi kepada seorang ustaz ni tolak tawaran, tidak mahu kepada majlis tertinggi. Dia kata berdosa besar tu, tolak tawaran tu. Oh, kita jadi majlis fatwa kebangsaan ke dah. Kalau saya tak terima jawatan MT di peringkat parti, maka dia kata berdosa besar, tolak tawaran tu. Hak yang jadi majlis fatwa bisu semua, tak kata apa. Itu kita tu dalam keadaan suasana hukum hakam Allah dipersenda-senda, boleh main-main. Tu macam mana orang kafir tak pijak kepala kita. Dia tak takut pun. Sebab kita orang Islam sendiri duk main-main dengan hukum Islam. Jadi marilah kita sedar dalam masalah ini, hak tuntutan Islam ni adalah perkara yang besar yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam daerah kita, peringkat negeri dan negara. Hukum Allah meliputi. Jadi jika benar kita Islam, maka itulah teras kekuatan yang kita kena patuh dengan segala hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, yang tak boleh kita nak tolak. Tu kadang-kadang kita kata kita ni beli, ialah kita beli makanan, beli roti, beli beras, beli benda nasi, benda makan semua, lauk pauk. Tapi hasil pendapatan kita daripada mana? Hukum dia ambil kira juga. Ni, yang duit kita pergi beli tu, dapat daripada mana hasil pendapatan? Ini saya sebut dekat Bukit Aman itu hari. Kan? Dekat polis ni kena bantai rasuah ni. Dia nak marah belakang cerita ni tu. Dia nak buat apa, buat. Tapi kita nak sebut hak yang benar. Dia kata ambil rasuah. Maka Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menerima rasuah, yang memberi rasuah, masuk neraka belaka. Pengarah logistik ada, pangkat besar, pengarah. Tengok kita, tengok dia, tengok awak ada mata, tengok lah. Tapi benda tu kebenaran. Tu saya kata, tuan-tuan, para anggota pasukan keselamatan, bila kita ambil duit rasuah ni benda yang haram, pergi beli makan, beli minuman, beli pakaian, bagi anak kita makan, minum, pakai, menanggung dosa membesarkan mereka dengan sumber yang haram. Besok apabila nak dicampak masuk dalam neraka, anak bini akan mendakwa dia yang bawa, dia yang bagi. Kita nak kata apa? Sebesar-besar fitnah di akhirat besok, anak bini. Di dunia kita sayang kan, hak sayang tu dah sebesar-besar fitnah di akhirat bila tak kena cara besok. Jadi sebab tu kita kena ingat, ini hukum Allah. Tu baru satu bini, kena hak 2-3 bini. 4 bini, 1 bini 5 anak, 5 kali 4 20 orang. 4 ibu 20 anak, isteri 4 24, kita satu. Nak tanggung semua tu. Seronok memang, seronok dia ni. Dia kira seronok je lah. Tapi tanggungjawab, hak dia, tuntutan Allah, Allahu Akbar. Ni, masalah agama. Masalah pendidikan anak-anak, masalah tanggungjawab kepada anak-anak, masalah tanggungjawab kepada isteri. Jadi kesemua ni ada hukum yang telah diletakkan dalam Islam. Jadi sebab tu kita kena ambil kira belakang. Ingat, kena patuh semua hukum hakam tu. Itulah kekuatan dan teras yang dikatakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Kita duk main-main dengan hukum Tuhan, bukan pegangan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian katanya lagi, manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dan dengan beragama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, dalam surah Ali Imran ayat 85. Dan sesiapa yang mencari atau mengambil yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi. Jadi sah dah, satunya agama yang Tuhan terima adalah Islam. Marilah cantik macam mana pun agama lain, kan? Tempat ibadat dia cuci, ya Allah berkilat bila suluh muka, nya cantik, tapi Allah tak terima. Sebab agama mereka menggunakan patung-patung, menggunakan peralatan benda objek yang diakui itu sebagai Tuhan yang satu lagi, nak menyampaikan kepada Tuhan yang maha besar. Ni kata syirik, penuh dengan patung-patung. Lepas tu kawan semalam cerita di kuliah subuh, lepas kuliah subuh minum pagi, dia kata dia orang mari kita, dia India nak buat tokong. Dia kata dia dapat mimpi kena buat tokong dekat sini. Dia boleh pacak lembing mata tiga tu, ada limau tu mula. Maka makin lama makin besar. Tu dekat Wangsa Maju tu ada kawan kita macam tu lah. Dia tengok India tu mari pacak tu. Lepas tu dia tanya India tu kata, saya dapat mimpi Haji, mau ini suruh pasang dah terus sini. Kata kawan saya pun dapat mimpi juga malam tadi ni kena buang. Kalau tak buang saya katok, saya pecah. Saya mimpi malam disuruh pecah ni, tak boleh letak. Dia cabut. Dia kena balas macam tu. Dia tak cabut pun kena cabut lah. Campak orang benda tu. Bila dia mula pacak mata lembing 3 tu dengan buah 5 3 biji, siap. Besok mula besar. Mula dia buat mini dulu. Lepas mini pula buat super mini, lepas tu hyper mini, lagi besar. Kerja tokong ni. Jadi balik Kedah baru ni, dia orang tolak kelapa sawit tu nak buat taman perumahan Pasar 6 di Lembah Bujang. Lembah Bujang tu kan terkenal dengan Muzium Arkeologi Lembah Bujang, tempat Hindu dulu. Tolak kelapa sawit, korek tanah, jumpaklah ada lagi kesan tokong Hindu situ. Mukhris kata berhenti, kita kuarantinkan tempat ni, tak boleh buat perumahan. Kuarantinkan tak boleh. Bergaduh dengan pemaju kata mana boleh, kita dah lulus tahun 93 lagi projek ni. Tu tengah duk bergaduh, nak buat rumah tak boleh. Dia sanggup nak tahan tokong Hindu. Engkau korek dah seketui tu pergi bubuh kat muzium kau tu, kacau orang nak buat rumah tu buat apa? Kena payah kot. Jadi masalah bukanlah projek ni. Tiap maju duk mohon lagi tu. Kami dah minta dulu dah tahun 93 ni, dia kata. Kan ni baru tahun 93 siapa jadi MD masa tu? Arok lah. Dia raup kat dia habis masa tu. Jadi dah lama kan. Kalau kita tengok sejarah Kuala Sungai Merbuk ni, sebenarnya ada keberkatan. Saya sebut kat kawan, saya tunjuk pada ulang alik kot tu kan, duk hari-hari Sungai Petani kena langkah tu. Kuala Sungai Merbuk baru masuk ke Kampung Bujang ni. Tuan-tuan pernah pergi sekarang, dia buat jeti tu. Dia buat jeti, ada apa lagi dia buat, kedai-kedai makan. Saya tak nak masuk, lalu tengok tu, ada homestay, ada dewan untuk mesyuarat, cantik lah dia buat. Tujuannya dia buat jeti tu untuk nak masukkan feri ke Langkawi. Cadangan masa Sanusi jadi MB.
Kemudian diukur oleh pihak juru ukur, tak boleh mudiknya feri sebab cetek, sangkut nanti. Itu terbengkalai. Jadi sekarang dah ada homestay, ada dewan, ada tempat makan, restoran, semua itulah. Di situ itulah barakah tempat mula terpijaknya kaki pedagang-pedagang Arab di Kuala Sungai Mabuk ni mengembangkan Islam ke tidak. Habis Hindu apa-apa Ujang, orang kampung Ujang, nama kampung Ujang tapi pakai menikah lah kan. Itu bertampaknya Hindu dulu di Kuala Muara Sungai Merbuk. Tapi barakah ulama-ulama pedagang-pedagang Arab mubalik dia mari situ mengembangkan Islam, bawa ajaran Islam ni, din agama Allah yang benar ni. Maka terpancarlah Islam di situ, alhamdulillah. Maka ramailah masyarakat telah memeluk agama Islam ketika itu. Balik mengajar di Bujang, baca tidak, saya kata habis orang Bujang pakai Hindu lah kau kan. Baca derang menung apa ni buat maaf kita kan. Itu keadaan dah, barakahnya. Jadi agama ni balik kepada agama Allah, menjadikan yang Allah letak Islam. Tiada ada yang lain. Jadi bila kita memilih agama yang lain daripada ini, Allah tidak menerima sama sekali. Dan sesungguhnya di akhirat mereka di kalangan orang-orang yang rugi, akan dicampak ke dalam neraka Allah. Tak ada keuntungan apa. Jadi kita kena pastilah, sebab sekarang ni pengaruh agama ni banyak kan. Dia mari golongan Syiahnya, golongan Puak Wahabinya, golongan Mu'tazilahnya, golongan Qadariyahnya. Banyak lagi akan terbit tu benda-benda hak pelik-pelik, ajaran baru yang songsang, yang menyesatkan. Hanya sahaja ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Islam, agama sebenar inilah yang benar, yang betul. Jadi kita kena beramat-amatilah. Sebab tu yang kita kena mengaji, mengaji fardhu ain Islam ni wajib kepada kita. Sebab dituntut. Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menjadi satu kewajiban kepada kita, fardu, menuntut ilmu agama. Tapi itulah masalah hajat mengaji, bab kitab mengaji agama orang tak apa minat, mana-mana pun ramai yang tak mau. Kalau di surau, di masjid di surau ni ramai sembahyang jemaah, ramai. Bila ustaz buka kitab pakat tinggal habis. Tinggallah golongan-golongan warga RTM. Tahu? Hak duk rehat tunggu mati. Hak tu mau mengaji. Tak muda-muda cabut lari ni. Inilah masalahnya kita. Bila tak mengaji, maka kita jahil, buta. Buta dengan kebenaran Islam. Sebab benda nak beriman dengan Tuhan ni, kita tak nampak Allah kan? Tak nampak Allah. Jadi nak mengajak orang nak beriman pada yang kita tak nampak, nak hurai macam mana? Melainkan dia kena berdasar kepada Al-Quran dan kitab yang para ulama telah mengupas. Tapi sayang kita ni mengaji, kita ingat tak wajib. Semayang wajib. Dia pergi semayang, habis semayang pakat lari balik. Mengaji itu sama wajib dengan solat. Itu yang bulan puasa kita buat tazkirah. Pasal tazkirah tidak lain, kita nak bagi ilmu mengaji dulu. Walaupun bulan puasa kan, kita mengaji. Nak dapatkan Islam wajib. Sembahyang tarawih itu sunat. Dia kata tak boleh buat tazkirah, kena tarawih sampai habis. 23 rakaat termasuk witir. Tak boleh kita nak buat tazkirah. Main dalam puasa ni gaduh pula. Tak ada macam tu kan? Walaupun dah diterang, dah dijelas dah oleh tuan-tuan guru, para alim ulama, dia tak terima pandangan ulama tu. Dia kira dia. Ini masalah kita dalam agama. Jadi sebab tu kita ni kena berpandukan kepada agama yang sebenar Islam. Dan kita bimbang takut dengan keadaan umat Islam di akhir zaman. Banyak yang berlaku ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kena berhati-hati. Itu saya kata kena mengaji. Nah, tidak, kita tak tahu macam mana kedudukan akidah sebenarnya.
Dan kita pula selaku orang-orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari memerlukan kepada agama yang sebenar. Jadi agama Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk faedah umat manusia seluruhnya. Jadi kata Tuan Syekh ni, umat Islam, umat yang Nabi Muhammad merupakan umat yang terbaik yang dilahirkan oleh untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Tengok dalam muka surat yang ketiga tu, dia kata berdasar kepada firman Allah dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah untuk umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik, melarang dari perbuatan mungkar yang buruk, dan beriman kepada Allah, benar-benar beriman. 3 sebab tu daripada firman Allah ni menyatakan bahawa kemuliaan istimewa yang diberi kepada umat Nabi Muhammad dengan sebab 3 tu, iaitu suruh buat baik, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Itu yang istimewanya umat Nabi Muhammad. Jadi bagi menjawab ni tuduhan-tuduhan yang liar yang dilemparkan oleh di kalangan orang yang jahil, dia kata apa? Jangan jaga tepi kain orang, kami punya pasal. Kan, bila kita nampak kemungkaran, kita cegah, kita tegur. Dia kata apa? Jangan jaga tepi kain orang. Yang tu perkataan orang Melayu, bukan hadis pun. Ni kita nak campak mana ayat Quran? Allah Ta'ala perintah suruh menyentuh. Dia kata yang tu pihak berwajib. Orang pejabat agama ke apa, kita bukan orang pejabat agama. Mana Tuhan sebut macam tu dalam ayat tu? Allah sebut kepada kita adalah sebaik-baik umat dilahirkan manusia kerana kita menyuruh buat baik. Maknanya kita tak dihad kepada pejabat agama dan tidak dibataskan kepada ustaz-ustaz saja, tuan-tuan guru saja, alim ulama saja, tetapi ianya adalah tugas kepada kita semua sebagai umat Islam. Wajib kita ajak orang buat baik, wajib kita mencegah yang tak mungkar. Ini perkara yang kita telah disuruh oleh Allah. Ini adalah umat Nabi Muhammad yang dibayangkan umat yang baik. Ni bila nampak kemungkaran, diam. Hak yang reti, yang ada ilmu banyak pun diam, tak kata apa. Kadang-kadang dia orang takut nanti bercakap ke apa, nanti orang ambil tindakan. Jadi benda yang kita kena takut tindakan, maka kita pun diam, tak kata apa. Buatlah korang, kata dia, kubur masing-masing. Iyalah, sebab kubur masing-masing jadi masalah juga. Kalau satu kubur senang, mati pun tak sama. Ada dulu, ada kemudian. Ada yang tak sempat keluar ke bumi pun, mati dalam perut pun ada. Jadi semuanya perkara tu hujah-hujah yang tidak langsung bertepatan dengan tuntutan syarak yang membawa kepada kita tadi ni, menjadikan kita lalai bukan umat Nabi yang baik. Umat Muhammad yang baik mengajak yang baik, mencegah kemungkaran. Dan kita beriman dengan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya beriman. Itulah dikatakan umat Nabi Muhammad umat yang baik. Jadi kita kena jalankanlah amar ma'ruf nahi munkar, kena tegur, kena ubah. Itu ada apa? Dia kata kita nak susah-susah nak buat apa? Biar kat dia lah, kita ni apa sangat. Kita duk ia sangat pun, dia kata tak jadi kerja juga. Kalau kita nak ni pun tak boleh juga, sebab kita akan ada kuasa apa, dia kata.
Ada lah orang cakap gitu. Jadi saya kata habis itu kita nak biar macam tu. Yalah kita tengok tak pernah buat macam mana. Kita doa lah mudah-mudahan dia jadi baik. Saya kata jangan jadi puak muak tadilah. Puak muak tadilah macam tu. Apa pun doa minta lah nak jadi baik. Kita Allah tu perintah kita suruh buat kerja nak jadi baik macam mana? Buat macam ni. Allah suruh kita sembahyang. Nampak kejahatan, nampak kemungkaran, Allah tegur suruh buat. Ajak orang buat baik. Itu yang Allah Ta'ala suruh. Ni dah. Nampak kemungkaran, duduk diam, doa. Kita doa, selemah-lemah iman kita doa lah. InsyaAllah mudah-mudahan. InsyaAllah tuan-tuan kita amal dengan kalimah thayyibah, kita doa Allah Ta'ala bagi mana. Oi kena buat kerja oi. Kitab mana orang baca? Kena buat kerja. Di atas kalimah thayyibah la ilaha illallah, la tu la penafi, menafikan ilah-ilah yang lain melainkan dia. La ilaha illahu, melainkan dia. Apa dia? Allah. Menafikan sifat-sifat ketuhanan yang tak ada melainkan dia, Allah. Tuan-tuan, sampai kita dia kata tak wajib mengundi, biar kat dia. Kita doa sudah, dia kata. Jadi puak-puak Mu'tazilah tu yang dulu berlawan berbahas dengan Imam Syafi'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Syafi'i, kau panjat muka kelapa, naik-naik sampai tengah, lepas tangan, serah ke Allah Ta'ala, usah pegang, jatuh mampu. Kita pegang tu usaha dan ikhtiar. Namun jika Tuhan tentu kata jatuh, yang tu hak Allah, jatuh-jatuh kan. Usaha dan ikhtiar kita, Allah bagi tangan, suruh pegang. Gitu. Usaha ikhtiar kita ni, orang kata memandu, kita memegang, mengikut ada cara teknikal dalam benda tu, kita memegang sekali. Bila apa kita berat. Kalau kita duk pegang, kita berat pun dia berentung juga. Itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni berat ada, semua berfungsi kan. Secara yang boleh kona, boleh pulih kanan kiri, boleh pusing. Dia kata lantak, doa ya, bawa ya, lepas tangan tak apa. Itu cari mampu. Berlanggar mampu orang mampu dia. Kita jadi masalah. Takkan nak tadah dengan doa je. Lepas tadi, usah kerja berat kan. Ikut dia pergi ke mana pun, dengan kita-kita sekali, habis rosak. Tu kata fahaman bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam tu. Allah tak mengajar kita gitu. Jadi inilah kita dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka wajib kita kena tegur. Bila pemerintah jahat buat maksiat, kena tegur. Tak boleh tak tegur. Imam salah, kena tegur kan. Tegur 3 kali, imam buat salah juga, tak mau dengar kita punya teguran, kena mufaraqah. Macam tu. Pemerintah sama juga. Bila kita tegur dah apa mengenai Ustaz tak mau jawab, kena mufaraqah. Mufaraqah kena bercerai pisah, tak boleh lagi duk sokong dia. Ni marah-marah juga, sokong juga, macam mana cerita? Dah tahu dia buat jahat, buat kemungkaran, sokong lagi. Habis pilihan raya, dia kata tu bil api naik, aku sokong dah lagi. Kan kita cakap dah itu hari, kita punya tawaran nak turunkan bil api, nak turunkan semua bahan bakar, minyak, dan kita nak turunkan pula, nak hapuskan terus. Segala tawaran tu bermanfaat bagi semua, bukan kepentingan peribadi. Tapi kita menolak dengan mentah-mentahnya. Lalu kita pilih juga hak manusia yang buat jahat ni. Inilah padah yang kita terima. Lepas tu dia bunyi buat apa? Dia bunyi buat apa? Dia kata tak payah bunyi. Salah kita. Kita yang pergi angkat orang-orang yang macam tu, yang ada dasar kepentingan dalam hidup, tanpa mengira hak orang lain. Dia kira dia. Jadi kita jadi umat Islam. Kenapa umat Nabi Muhammad baik? Umat terbaik sebab 3 perkara tu. Jika kita jalankan, kita telah dikira umat Nabi Muhammad yang terbaik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kita sambung pada
kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.